terdapat 3 pembeli ubah yang terlibat dalam modal permintaan dan penawaran durian. Iaitu yang pertama ialah harga, yang kedua adalah kuantiti dan yang ketiga adalah musim. 3 pembeli ubah ini adalah penentu permintaan untuk durian. Okey, hal ini kerana harga bagi sesuatu barang itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Sebagai contoh, apabila harga durian itu naik, kuantiti diminta juga terhadap durian ini akan berkurang. Sebaliknya, jika harga durian itu jatuh, kuantiti diminta terhadap durian itu akan bertambah. Okey, manakala musim. Musim pula adalah penentu bukan harga, di mana kita tahu bahawa musim ini terdiri daripada musim hujan, musim perayaan dan sebagainya. Sebagai contoh, semasa musim buah, permintaan terhadap durian ini semakin meningkat. Semua orang mula mencari buah durian kan masa musim buah. Okay. Simbol matematik yang terlibat sebagai pembuli ubah adalah P adalah harga, Q adalah kuantiti, W adalah musim. Seterusnya B iaitu kecerunan keluk permintaan, D iaitu kecerunan keluk penawaran, A adalah pintasan pada paksi kuantiti iaitu nilai Q apabila P iaitu harga sama dengan sifar, C pula pintasan pada paksi harga iaitu P. QD ialah kuantiti diminta, QS ialah kuantiti ditawar dan ED adalah keanjalan permintaan. Pembeli ubah endogen dan eksogen. Eksogen adalah pembeli ubah yang dinilai dan ditentukan di luar modal. Ia bertindak sebagai pembeli ubah independen atau luaran. Pembeli ubah ini ingin dimasukkan dalam modal tetapi tidak dapat menerangkan dalam analisis. Dalam tugasan ini, kami menggunakan musim supaya ia turut mempengaruhi pembeli ubah endogen dan berubah tahap endogen. Endogen adalah pembeli ubah dalam modal ekonomi yang mempunyai nilai yang ditentukan oleh modal. Perubahan dalam pembeli ubah endogen sebagai tindak balas kepada pembeli ubah eksogen yang dikenakan pada modal. Dan endogen merupakan dependent atau input modal. Dalam tugasan kami, kuantiti dan harga adalah endogen supaya musim iaitu eksogen mempengaruhi kuantiti dan harga. Permintaan merujuk kepada kuantiti barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga tertentu dalam suatu jangka masa tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahawa apabila harga naik, kuantiti diminta akan berkurang. Manakala apabila harga jatuh, kuantiti diminta akan bertambah. Hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah songsang atau negatif. Sebagai contoh, apabila harga durian Musang King meningkat dari RM2 ke RM3, kuantiti diminta akan berkurang dari 4 unit ke 2 unit. Manakala apabila durian Musang King menurun dari RM2 ke RM1, kuantiti diminta akan bertambah dari 4 unit ke 6 unit. Seterusnya ialah penawaran. Penawaran merujuk kepada kuantiti sesuatu barang yang sanggup dan mampu ditawarkan oleh pengeluar pada suatu tingkat harga tertentu pada suatu jangka masa tertentu. Hukum penawaran ialah apabila harga barang naik, kuantiti ditawarkan barang itu akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang jatuh, kuantiti ditawar barang itu akan berkurang. Hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar adalah positif. Andaikan apabila harga durian Musang King meningkat dari RM4 ke RM6, kuantiti yang ditawarkan akan bertambah dari 2 unit ke 3 unit. Manakala apabila harga durian Musang King menurun dari RM4 ke RM2, kuantiti yang ditawarkan akan berkurang dari 2 unit ke 1 unit. Berikut adalah andaian permintaan dan penawaran durian melalui pendekatan matematik, iaitu QD sama dengan A tolak BP, QS sama dengan negatif C tambah DP, QD sama dengan QS, ED sama dengan peratus perubahan QD bahagi peratus perubahan P. Manakala pendekatan bukan matematik pula ialah jika harga durian Musang King mengalami kenaikan harga antara RM60 hingga RM80 mengikut grade berbanding RM30 hingga RM40 sebelum ini, maka kuantiti diminta untuk durian Musang King akan berkurang dari 120 unit kepada 20 unit. Jika harga durian Musang King mengalami kenaikan sebanyak RM80, maka kuantiti yang ditawar untuk durian Musang King turut akan meningkat sebanyak 500 unit disebabkan oleh faktor keadaan cuaca tidak menentu dan peningkatan kos baja serta masalah berkaitan pekerja ladang, maka pengeluarannya terbantut
menyebabkan permintaan terhadap durian musangking itu semakin meningkat. Disebabkan kuantiti diminta semakin meningkat, manakala kuantiti ditawarkan berkurang, maka harga buah berkenaan akan melonjak sekurang-kurangnya 1 kali ganda berbanding harga pasaran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permintaan sesuatu barang itu naik atau turun. Okey, mari kita lihat faktor-faktornya. Antara faktor yang menyebabkan harga barang itu naik adalah, yang pertama adalah harga barang itu turun. Yang kedua, harga barang pengganti naik. Yang ketiga, harga barang penggenap turun. Yang keempat, pendapatan naik. Jadi barang biasa akan meningkat. Pendapatan turun, permintaan terhadap barang bawahan akan meningkat. Yang kelima, cita rasa suka. Yang keenam, tibanya suatu musim. Yang ketujuh, kadar cukai pendapatan turun. Yang kelapan, kadar bunga pinjaman turun. Yang kesembilan, jumlah penduduk naik. Dan yang kesepuluh, jangkaan harga akan naik. Okey, manakala antara faktor yang menyebabkan harga barang itu turun adalah, yang pertama, harga barang itu naik. Yang kedua, harga barang pengganti turun. Yang ketiga, harga barang penggenap naik. Yang keempat, pendapatan turun, di mana permintaan untuk barang biasa akan menurun. Pendapatan naik, ke barang bawahan akan menurun. Yang keenam adalah cita rasa suka. Yang ketujuh, belum tibanya suatu musim. Yang ke-8, kadar cukai pendapatan ini naik. Yang ke-9, kadar bunga pinjaman naik. Yang ke-10, jumlah penduduk turun. Dan yang ke-11 adalah jangkaan harga akan turun. Okey, berikutnya, mari kita lihat pada formula bagi permintaan, iaitu QD sama dengan A tambah BP. Simbol QD ialah kuantiti diminta, A ialah pintasan pada paksi kuantiti, B pula ialah keturunan keluk permintaan dan P ialah harga barang. Sekarang, mari kita lihat contoh berangka yang menerangkan model ini. Okey, jadual di sebelah menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti diminta untuk durian musangking. Okey, kaedah mencari. Okey, kita gunakan rumus permintaan tadi, iaitu QD sama dengan A tambah BP. Okey, bagi mencari nilai B, iaitu B bersamaan dengan perubahan kuantiti diminta, dibahagikan kepada perubahan harga. Di mana 340 tolak 300, maka dapat 40 bahagi dengan 40 tolak 30, iaitu 10. Jadi hasilnya, kita akan dapat keturunan 4. Okey, nilai 4 tadi dimasukkan pada B. Okey, rumus yang dibentuk ialah QD bersamaan dengan A tolak 4P. Okey, di mana pengiraan akan jadi 340 sama dengan tolak 4 dalam kurungan 30. Okey, jumlahnya akan jadi sama dengan 460. Jadi rumus yang terbentuk ialah QD sama dengan 460 tolak 4P. Faktor penawaran. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan penawaran sesuatu barang naik atau turun. Faktor-faktor yang menyumbangkan kenaikan penawaran adalah harga barang itu naik, harga pengganti turun, harga barang pengenap naik, harga faktor pengeluar turun, kemajuan teknologi, matlamat pengeluar ialah memaksimumkan kebajikan masyarakat, kadar cukai input naik, subsidi naik, bilangan pengeluar bertambah, jangkaan harga masa depan akan turun. Jadi, faktor-faktor ini meningkatkan kuantiti penawaran dalam pasaran. Selain itu, faktor yang lain disokong untuk penawaran turun adalah harga barang itu turun, harga barang pengganti naik, harga barang pengenap turun, harga faktor pengeluar naik, kekurangan teknologi, matlamat pengeluar ialah memaksimumkan keuntungan, kadar cukai input turun, subsidi turun dan bilangan pengeluar berkurang, dan jangkaan harga masa depan akan naik. Faktor-faktor ini menyebabkan kekurangan kuantiti penawaran di pasaran. Dalam tugasan ini, kami menggunakan faktor harga barang naik dikatakan harga meningkat, kuantiti ditawarkan turut meningkat. Seperti dikata, jika harga durian musangking mengalami kenaikan harga RM80, maka kuantiti sebanyak yang ditawarkan untuk durian musangking turut meningkat sebanyak 500 unit di pasaran. Formula penawaran adalah rumus digunakan adalah QS sama dengan negatif C tolak DP. QS adalah kuantiti ditawarkan barang, P adalah harga barang, C adalah pintasan pada paksi harga dan D adalah keturunan keluk penawaran.
Jadual ini menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta untuk durian muzaki. Pada jadual, kita boleh melihat harga semakin meningkat, kuantiti tawaran durian turut meningkat. Dari sini, kita akan mengaplikasikan law of supply. Contohnya, dari jadual, pada harga 30, kuantiti ditawar adalah 200 unit. Pada harga 40, kuantiti harga meningkat sebanyak 260 unit durian. Kaedah mencari rumus daripada jadual di atas, QS sama dengan negatif C tambah DP. Mencari nilai D. D adalah perubahan kuantiti ditawar bagi dengan perubahan harga. Oleh itu, kita memilih dua perubahan iaitu 200 tolak 260 bagi dengan harga dengan 30 tolak 40. Oleh itu, kita mendapatkan D sama dengan 60, negatif 60 divide by negatif 10. So, oleh itu, kita dapatkan D sama dengan 6. Rumus yang dibentuk selepas nilai D 6 ialah QS sama dengan C tambah 6P. QS sama dengan C tambah 6P. QS digantikan dengan 200, kekatkan C dan tambah 6 darab dengan 30. Oleh itu, kita dapatkan negatif C sama dengan negatif 20 tambah 180. Oleh itu, kita dapatkan negatif C sama dengan negatif 20. So, C 20. Rumus yang dibentuk ialah QS sama dengan 20 tambah 6P. Bagaimana keseimbangan pasaran terjadi? Keseimbangan pasaran tercapai apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada titik E seperti dalam rajah graf. Harga unit keseimbangan adalah RM44 dan kuantiti keseimbangan adalah 284 unit. Seterusnya, rumus keseimbangan permintaan dan penawaran adalah QD bersamaan dengan QS. Fungsi QD adalah 460 tolak 4P manakala fungsi QS adalah 20 tambah 6P. Oleh itu, 460 tolak 4P sama dengan 20 tambah 6P. Maka apabila diselesaikan, P sama dengan 40. Nilai P ini perlu dimasukkan ke dalam fungsi QD dan QS untuk mencari nilai unit. Oleh itu, QD sama dengan 460 tolak 4 kali 44 dan jawapannya adalah 284 unit. Manakala QS sama dengan 20 tambah dengan 6 kali 44 dan jawapannya juga adalah 284 unit. Jadi, harga unit keseimbangan adalah RM44 dan kuantiti unit keseimbangan adalah 284 unit. Bagaimana lebihan penawaran berlaku? Lebihan penawaran berlaku apabila harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan iaitu sebanyak RM80 seunit, maka wujudnya lebihan penawaran sebanyak 440 unit. Lebihan penawaran akan menyebabkan harga turun, maka firma atau penjual durian akan mengurangkan pengeluaran sehingga mencapai keseimbangan iaitu pada keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Seterusnya, lebihan permintaan pula berlaku apabila harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan, sebagai contoh RM30 bagi seunit durian, maka wujudnya lebihan permintaan sebanyak 140 unit. Lebihan permintaan akan menyebabkan harga durian naik, maka firma ataupun penjual durian akan menambah keluaran sehingga mencapai keseimbangan, iaitu pada keluk permintaan sama dengan keluk penawaran. Keanjalan permintaan harga. Definisi keanjalan. Keanjalan ialah ukuran darjah tindak balas perubahan
kuantiti diminta kesan perubahan harga barang itu sendiri, perubahan harga barang lain atau perubahan pendapatan. Di dalam model matematik yang kami buat kali ini ialah kami hanya melibatkan keanjalan permintaan harga. Keanjalan permintaan harga dapat didefinisikan sebagai ukuran darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta sesuatu barang kesan perubahan harga itu sendiri dengan andaian ceteris paribus. Rumus dan formula bagi keanjalan permintaan harga ialah elasticity. ED sama dengan peratusan perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratusan perubahan harga, iaitu kita dapat lihat prosesnya di bawah, iaitu sama dengan perubahan Q bahagi perubahan P bahagi P kali 100, dan inilah prosesnya menjadi sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0 kali P0 bahagi Q0. Keanjalan permintaan harga terbahagi kepada 5 jenis, iaitu anjal, tak anjal, anjal unity ataupun anjal satu, anjal sempurna dan tak anjal sempurna. Graf bagi anjal ialah seperti di sebelah kanan saya, iaitu berbentuk landai, dan apabila harga naik contohnya sebanyak 20%, maka kuantiti diminta akan berkurangan melebihi 20%. Nilai keanjalannya pula ialah lebih daripada 1 tetapi kurang daripada infinity. Graf tak anjal pula berbentuk lebih curang, dan nilai keanjalannya pula ialah lebih daripada 0 tetapi kurang daripada 1. Graf anjal unity berbentuk hyperbola dan nilai keanjalannya sama dengan 1. Graf anjal sempurna berbentuk garis mendatar dan ia selari dengan paksi X. Nilai keanjalannya sama dengan infinity. Graf tak anjal sempurna pula berbentuk menegak dan nilai keanjalannya sama dengan 0. Graf di sebelah kanan saya memaparkan dua jenis situasi kuantiti diminta durian Mozambik, iaitu kuantiti diminta durian semasa berlakunya musim durian dan hari biasa pada tingkat harga RM45 dan RM70 Malaysia. Berikut ialah rumus keanjalan permintaan harga durian bagi bulan Januari hingga Februari, iaitu musim durian. Formulanya ialah elasticity demand. ED sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0 kali P0 bahagi Q0, dan prosesnya berlaku hinggalah mencapai nilai keanjalan, iaitu sama dengan negatif 1.13. Apabila harga durian turun sebanyak 1%, kuantiti diminta durian akan meningkat sebanyak 1.13%. Permintaan terhadap durian adalah anjal kerana nilainya lebih daripada 1 tetapi kurang daripada infinity. Rumus keanjalan permintaan harga durian bagi bulan Mac hingga bulan Mei, iaitu bila hari biasa, elasticity demand ED sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0 kali P0 bahagi Q0 hinggalah proses yang mencapai sama dengan negatif 0.6. Apabila harga durian turun sebanyak 1%, kuantiti diminta durian akan meningkat sebanyak 0.6%. Permintaan terhadap durian adalah tak anjal kerana nilai keanjalannya melebihi 0 tetapi kurang daripada 1. Rumus permintaan harga durian bagi bulan Jun hingga bulan September, iaitu pada musim durian, elasticity demand ED sama dengan Q1 tolak Q0 bahagi P1 tolak P0 kali P0 bahagi Q0 hinggalah prosesnya mencapai sama dengan negatif 1.1. Apabila harga durian turun sebanyak 1%, kuantiti diminta durian akan meningkat sebanyak 1.1%. Permintaan terhadap durian adalah anjal kerana nilainya melebihi 1 tetapi kurang daripada infinity. Rumus
keanjalan permintaan harga bagi bulan Oktober hingga bulan Disember iaitu pada hari biasa TD sama dengan Q1 tolak Q0 bagi P1 tolak P0 kali P0 bagi Q0 hinggalah mencapai jawapannya iaitu sama dengan negatif 0.78. Apabila harga durian turun sebanyak 1%, kuantiti diminta durian akan meningkat sebanyak 0.78%. Permintaan terhadap durian adalah tak anjal kerana nilainya lebih daripada 0 tetapi kurang daripada 1.